Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Haikal bin Muhammad Hilmi. Nombor metrik A175343 akan membentangkan terjemahan kitab bagi subjek PPPG 3252, kajian teks syariah. Okey, tajuk yang saya bentangkan adalah pernikahan dengan syarat khiyar. Az-zawaji bi syartil khiyari. إن تزوج بشرط الخيار بأن يمضي في زواجه أو يفسخه بطل العقد لأنه عقد يبطله التوكيد فبطل بالخيار الباطل كالبيع وإن شرط ألا ينقلها من بلدها بطل الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد ولا يبطل العقد لأنه لا يمنع مقصود العقد وهو الاستمتاع فإن شرط الرجل ألا يطأنها ليلا بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أهل حراما أو حرام حلالا ولأن الزوج يملك الوطأ ليلا ونهارا وله أن يترك فإذا شرط ألا يطأها فقد شرط ترك ما له تركه. Pernikahan dengan syarat khiyar. Apabila seseorang bernikah dengan syarat khiyar, iaitu adanya pilihan untuk merosakkan perkahwinan, maka akadnya terbatal. Sebab pernikahan adalah akad yang batal oleh pembatasan waktu. Jadi ia boleh terbatal oleh khiyar yang batil, sama seperti halnya jual beli. Apabila seseorang lelaki mensyaratkan pengantin wanita tidak boleh pindah dari negerinya, maka syarat tersebut batal kerana ia tidak menghalang tuntutan akad. Akadnya tidak batal kerana tidak menghalang tujuan akad iaitu hubungan persetubuhan. Jika seorang lelaki mensyaratkan tidak bersetubuh dengan si isteri di waktu malam, syarat ini terbatal. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kaum mukmin menjalankan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Selain itu, menjadi hak suami untuk berhubungan intim siang maupun malam. Dia boleh tidak melakukannya. Ketika dia telah mensyaratkan untuk tidak berhubungan intim dengan si isteri, bererti dia telah mensyaratkan untuk meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh dia tinggalkan. Amma in syaratat al-mar'atu hadha syarta fayabtulu al-'aqdu lianna al-mar'ata yastahiqu 'alayha al-wat'a laylan wa naharan fa iza syaratat hadha syarta faqad syaratat man'a az-zawji min haqqihi wa zalika yunafi maqsud al-'aqdi fa batala. Nikahul muhrim yahrumu 'alal muhrim an yatazawwaja wa an yuzawwija ghayrahu wa huwa ra'yu al-jumhuri indal hanifiyyati fa in tazawwaja aw zawwaja bil wilayati al-khassati aw al-ammati kal qadi fan nikahu batilun lima rawahul jama'atu illa al-Bukhari an Utsman bin Affan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrim wa la yunkih. Adapun jika mempelai wanita yang mengemukakan syarat ini, maka akadnya batal. Hal ini kerana wanita berhak ke atasnya disetubuhi siang dan malam. Ketika dia menentukan syarat ini, bererti dia telah mensyaratkan untuk menghalangi hak suami. Itu tentu saja menafikan tujuan akad nikah. Maka akadnya terbatal. Nikah muhrim. Orang yang sedang ihram haram menikah dan menikahkan orang lain. Demikianlah pendapat jumhur apabila dia menikah atau menikahkan dengan perwalian khusus atau umum seperti wali hakim, maka nikahnya batal. Berdasarkan riwayat jemaah selain Al-Bukhari dari Utsman bin Affan bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang ihram tidak boleh menikah maupun menikahkan. Al-mabhasu al-khamisu nikahul musyriki
al-kafiri. Al-muradu huna bil musyrik kullu kafirin ala ayyi millatin kana kitabiyan aw ghayruhu wa qad yutliqu ala ma yuqabilu al-kitabiyya kama fi qawlihi ta'ala lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Fi surati Bayyinah qala Bulkini innal musyrik wal kitabiyya kama yaqulu ashabuna fil fakiri wal miskini in jama'a bainahuma fil lafzi ikhtilafa madluluhuma wa in aktasara ala ahadihima tanawul al-akhir. ومن المعلوم أن نكاح الكفار صحيح لقوله تعالى وقالت امرأة فرعون في القصص وامرأته حمالة الحطب في سورة المسد ولحديث غيلان الثقفي المتقدم وغيره ممن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة فأمره صلى الله عليه وسلم بالإمساك ولم يسألوا عن شرائط النكاح فإنه صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها وهو لا يقر أحدا على باطل ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبتله قطعا ولو أسلموا أقررناه. فإذا طرأ الإسلام على غير المسلم هل يبقى الزواج أو يفسخ؟ في الأمر تفصيل. إذا أسلم كتابي أو غيره كمجوسي ووثني وعنده كتابية دام نكاحه. Keadaan kelima, pernikahan orang musyrik atau kafir. Yang dimaksudkan musyrik di sini adalah setiap orang kafir pemeluk agama apa sekalipun, baik ahli kitab ataupun bukan. Kata musyrik sering digunakan sebagai anonim bagi ahli kitab seperti dalam firman Allah SWT, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Dalam surah Al-Bayyinah, Al-Bulkini mengungkapkan kata musyrik dan ahli kitab ini sebagaimana dijelaskan, ashab kami adalah sejajar dengan kata fakir dan miskin. Jika dua kata ini dihimpunkan dalam satu kalimat, maka akan merujuk kepada makna yang berbeza. Tapi bila digunakan dalam kalimat yang berbeza, makna keduanya akan terkait satu sama lain. Kita maklumi bersama pernikahan orang kafir itu sah. Ini berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud isteri Fir'aun berkata dalam surah Al-Qasas. Begitu pula isterinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah dalam surah Al-Lahab. Selain juga daripada hadis Ghailan As-Saqafi di depan dan sahabat lainnya yang mempunyai isteri lebih dari 4. Lalu Nabi memerintahkan Ghailan mempertahankan 4 isterinya dan menceraikan sisanya. Ghailan tidak menanyakan syarat-syarat nikah kerana Rasulullah SAW telah menetapkannya. Dan beliau tidak menetapkan sesuatu terhadap seseorang atas landasan yang batil. Selain itu, seandainya mereka melapor kepada kita selaku umat Islam, kita tidak akan membatalkannya. Seandainya mereka masuk Islam, maka kita mengakui pernikahan mereka. Apabila seorang bukan Islam masuk Islam, apakah pernikahannya masih tetap berlaku ataupun rosak? Jika seorang lelaki ahli kitab atau lainnya seperti Majusi dan Pagan masuk Islam dan dia mempunyai isteri yang juga ahli kitab, maka pernikahan mereka tetap sah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.